Hai, hello guys. Bertemu kembali bersama saya Airi. Hari ini saya nak membincangkan dengan anda semua kebaikan dan keburukan bersekolah di Kolej Vocational. Jadi sebelum kita teruskan dengan agenda kita dengan tajuk yang diberi, jangan lupa like, subscribe dan komen. Untuk ada pertanyaan boleh terus bertanya. Saya akan terus menjawab di komen. Jadi jom kita bincangkan. Kenapa saya memilih topik Kolej Vocational Kuala Krai? Topik ni mungkin sekarang terasa sejuk lah. Untuk beberapa tahunan lepas, 4 ke 3 tahun, ia menjadi bualan hangat kerana ia adalah Diploma Express. Anda keluar tingkatan 3, kan kita ada pilihan dulu sekolah teknik untuk mendapatkan SPM dan juga teknik vocational tu. Tapi kali ni pada tahun 2013, sekolah teknik di-upgrade kepada Kolej Vocational, dijadikan anda dapat selepas 4 tahun tu anda terus mendapat segulung diploma. Di mana baik dan buruknya? Mesti ada. Okey, pertama, pada tahun 2013 diploma ini diuji sebenarnya. Dia belum lagi full finalize dan siapa yang belum mengkaji pada tahun itu sangatlah rugi. Kerana tahun 2012 dia pertama buatnya di beberapa Kolej Vocational, dan 2013 saya sendiri selepas pada tahun 2012 result PMR, saya terus apply untuk masuk ke Kolej Vocational Kuala Krai untuk masuk bahagian sistem komputer and networking, dan saya dapat masuk lah. Saya menghabiskan 4 tahun pengajian saya diploma tanpa membuat loan PTPTN. Nampak tak? Kebaikan dia ada kat situ. Satu ialah diploma yang anda dapat tidak ada apa-apa loan. Jadinya anda tak perlu mohon beasiswa, anda tak perlu mohon. Dia seperti persekolahan harian yang menggunakan hampir sama dengan sistem kolej. Jadi di sini kebaikannya anda mendapat diploma dengan tanpa pinjaman, dan anda boleh membuat diploma lanjutan seperti kepada ijazah ataupun tahap-tahap yang seterusnya jika anda bernasib baik. Kenapa saya cakap macam tu? Ini adalah keburukannya. Okey, kebanyakannya Kolej Vocational ada yang masih belum mendapat pengiktirafan daripada MQA. MQA ni adalah satu badan yang meluluskan diploma lah. Mungkin ada yang lagi advance, yang lebih daripada pengetahuan dia. Boleh tinggalkan tuan di bawah. Saya mengetahui sedikit sebanyak saja sebab saya pembelajaran di situ. Diploma kami bila cek dekat MQA Certification tak keluar. Bila nak isi SPA pun tak keluar. Dia hanya keluar sampai SKM. Jadi kami dapat SKM tahap berapa? Jadi persoalannya di situ. Ada antara batch kami yang tidak layak menduduki peperiksaan sejarah. Padahal peperiksaan sejarah CJ Vocational Malaysia hanya ada bahasa Melayu saja. Ia dipilih untuk teruskan. Kebaikan dia tetap ada. Kebaikannya adalah anda dapat diploma tanpa bayaran, tapi diploma itu belum tentu lagi lulus dan anda boleh pergi ke next level. Okey, yang tu perbincangan pertama, mungkin menjadi isu hangat. Dari segi syllabus pula, syllabusnya anda dapat pendedahan awal macam mana pembelajaran di kolej. Dia ada dia menggunakan jam kredit macam PT3. Dia ada jam kredit, dia ada markah kehadiran, dia ada markah quiz, dia ada markah assignment. Dia bukannya sepenuhnya pada peperiksaan macam SPM. Dia ada setiap apa yang anda buat dekat sekolah, dekat kolej tu, ia diberi markah. Nampak? Jadi satu pendedahan yang baru kepada siapa yang masuk. Jadi dia kemungkinan boleh catch up, dan yang tak boleh catch up ni adalah satu bebanan. Sebab bila dia daripada persekolahan harian yang boleh masuk sekolah, tak boleh masuk sekolah, boleh pergi lah, maknanya ponteng tak ponteng, dan ada yang gagal hanya kerana kehadiran tak cukup. Sebab dia masih lagi
bukan level dia orang. Maknanya saya tak kata dia orang malas ke apa. Bukan level dia orang untuk catch up level college ni. Tapi ia bukannya fully college, sebab kebanyakannya ada antara college lain yang ada pengiktirafan MQA, ada yang tak ada. Jadi kena tengok college tu sendiri, adakah ia mendapat pengiktirafan ataupun tidak. Okey. Tapi bila saya cakap macam ni, mungkin ada orang marah. Dia kata kau belajar pun tak habis. Betul. Saya beberapa kali selepas 4 tahun ni yang dijanjikan lah, 4 tahun dikatakan ini ingin diberi MQA. Bukan, diploma. Dia tak mention lah MQA. Memang kita orang pun bodoh lah time tu. Kita tak tahu pun diploma ni perlukan MQA qualification. Jadi kita orang masuk. Selepas 4 tahun, beberapa kali diulangi, dipanggil seminggu, 2 minggu, seminggu, 2 minggu, seminggu, 2 minggu. Okey, anda rasa bila jadi macam ni, dia bagi jawapan, tak payahlah kerja, tunggu je. Selama 2 tahun selepas anda graduate, anda tak buat kerja, siapa yang nak bagi duit ke anda? Kalau keluarga senang, tak ada masalah lah, just minta ketik jari. Itu kalau bahasa kasar lah. Kalau bahasa baiknya, minta lah dengan family. Nampak tak? Dia memberi alasan tak payah kerja, tunggu sampai betul-betul diploma kau dia tu. Okay, dan bila kali kelima dipanggil, saya tak pergi. Kali keempat dipanggil, saya pergi. Kerana kali kelima dipanggil, saya beranggapan, oh ini mesti benda yang nanti panggil lagi. Jadi aku malas nak pergi. Bila kali kelima ni panggil, saya tak pergi. Diploma saya tidak diluluskan. Tapi bukan MQA, tidak diluluskan. Jadi adakah diploma saya ditarik balik? Terawang-awangan. Ia tak ada jawapan. Jadi bagi anda yang ingin menghantar anak anda ke college vocational, pertimbangkan. Kebaikan dia ada. Contoh kalau anak anda memang seorang yang jenis rajin pergi sekolah, tapi tak boleh catch up pembelajaran dalam sekolah, dalam kelas, tapi bila dapat kerja rumah dia cuba buat. Dia minat dengan teknikal, cuba cari bidang dia dan bagi. Alhamdulillah. Sebab saya sekarang bekerja bergantung dengan kemahiran yang diberi. Kemahiran yang saya dapat dekat college vocational, alhamdulillah. Tapi dari segi akademik, saya tak pernah menggunakan sehelai pun CJ saya, resume saya untuk minta kerja. Saya menggunakan kemahiran saya untuk minta kerja. Jadi kat situ, kalau para ibu-ibu, ayah-ayah berminat untuk memberi anak anda masuk college vocational, pertimbangkan adakah anak anda jenis yang last minute score, maknanya last minute belajar dan exam dapat cemerlang, ataupun continuously dan minat kepada technical, cari bidang, dia ada bidang bisnes banyak, boleh cuba explore dan teruskan. Jadi itu saja informasi yang saya boleh ulas berkaitan dengan college vocational. Jadi ia bergantung kepada anda, adakah ia baik ataupun ia buruk. Saya tak kata ia buruk sepenuhnya, saya tak kata ia baik sepenuhnya, sebab ia dalam proses. Seperti sistem pembelajaran Malaysia yang ada orang kata okey tak okey. Saya rasa kalau sistem pembelajaran Malaysia tak okey, tak ada lah orang bijaksana dalam sekolah ni, dalam Malaysia ni. Tak ada lah doktor daripada Malaysia, tak ada lah pengurus apa semua. Ia mesti ada baik dan buruknya. Jadi ada yang ada pertanyaan, ada yang ada soalan, ada yang ada curiga, boleh bertanya kepada saya di ruang komen. Yang mana saya boleh menjawab, saya akan terus jawab. Yang mana saya tak boleh menjawab, saya akan tanya kepada yang mahir dan saya akan jawab, ataupun saya suruh yang mahir itu menjawab soalan anda. Jadi sehingga bertemu di next video, jangan lupa like dan subscribe video saya. Bagi yang belum subscribe, tekan subscribe button. Bagi yang dah subscribe, jangan lupa tekan bell button untuk video ini dan video-video lepas. Pergi pada bahagian komen dan tekan sahaja nice video ataupun kutuk je ataupun kecam sahaja. Jangan ada komen. Saya nak respon daripada anda, adakah video ini perlu di-post ataupun perlu dipadam. See you next time.